Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sedia maklum bahawa kerajaan telah mengambil langkah untuk melaksanakan subsidi bagi mengurangkan impak inflasi dunia kepada negara dan rakyat. Perbelanjaan bagi bantuan dan subsidi diunjurkan mencecah 77.7 bilion ringgit. Malah mungkin akan mencecah 80 bilion ringgit berbanding dengan peruntukan 31 bilion ringgit yang diluluskan dalam bajet 2022. Tapi subsidi menyeluruh yang kita laksanakan sekarang sebenarnya tak sesuai sebab bukan sahaja B40 dan M40 saja yang dapat, tapi T20 pun dapat subsidi. Malah T20 dapat subsidi lagi banyak dari B40 dan M40. Tak payah tengok jauh. Kalau subsidi petrol, T20 ada banyak kereta. Jadi lagi banyak subsidi petrol dia dapat. Kerana itulah kerajaan sedang memperincikan kaedah pelaksanaan subsidi secara bersasar bagi barangan bersubsidi seperti produk petroleum. Ini adalah untuk memastikan pelaksanaan yang lebih adil bagi seluruh keluarga Malaysia untuk memastikan hanya yang perlukan bantuan sahaja yang kita bantu. Sekarang kita masih menguji mekanisme pemberian subsidi petrol secara bersasar. Kita nak pastikan sistem yang kita guna sesuai dan mudah bukan sahaja dalam bandar tapi juga di kampung-kampung luar bandar. Ujian pun kita jangka perlukan tempoh antara 3 hingga 6 bulan sebelum betul-betul bersedia untuk dilaksanakan di seluruh negara. Pelaksanaannya pun kita akan laksanakan secara berfasa bagi memastikan ianya tidak mengakibatkan inflasi secara mendadak atau menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi. Strategi kita adalah untuk memastikan pelaksanaan menggantikan subsidi secara pukal dengan kombinasi subsidi bersasar dan bantuan tunai dibuat secara berperingkat. Dengan kos subsidi semakin meningkat, maka kerajaan pun perlu cari jalan untuk kurangkan perbelanjaan bagi menampung subsidi. Sehubungan itu, kerajaan melalui pihak Kementerian Kewangan telah mengeluarkan garis panduan penjimatan perbelanjaan awam. Ini adalah bagi melaksanakan langkah-langkah penjimatan perbelanjaan untuk membantu membiayai sebahagian perbelanjaan tambahan berkaitan subsidi demi kesejahteraan rakyat. Oleh itu, kementerian atau jabatan dan agensi hendaklah menyusun semula peruntukan dan mencadangkan penjimatan peruntukan mengurus bagi mencapai sasaran sekurang-kurangnya 5% penjimatan daripada baki peruntukan mengurus tahun 2022. Satu keluarga, satu rumah. Itulah komitmen kerajaan untuk menyediakan rumah yang mencukupi, mampu dimiliki, berkualiti dan berdaya huni, terutamanya untuk golongan muda. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah menyasarkan untuk menyediakan sebanyak 500,000 unit rumah mampu bilik dengan kerjasama pelbagai pihak. Melalui program pemilikan kediaman atau Home Ownership Program yang dilancarkan baru-baru ini, kerajaan akan memastikan lebih banyak perumahan mampu milik dapat dibina. HOPE bukan sahaja platform dalam mempromosikan perumahan, malah ia juga bertujuan melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Terdahulu, Kementerian Kewangan telah melancarkan inisiatif iBiaya bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT bagi memudahkan proses untuk memiliki rumah terutama dalam golongan B40, M40 dan juga pekerja sektor tidak formal. Kerajaan juga memberikan insentif pengecualian cukai duty stamp melalui inisiatif pemilikan perumahan keluarga Malaysia atau iMiliki. iMiliki adalah pemberian insentif pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara berikat atau tier harga rumah. Sebagai contoh, bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah, insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Dan bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1,000,000, insentif pengecualian adalah sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 hingga Disember 2023. Ahad lalu, anak-anak saya ada ajak saya pergi ke Zoo Negara. Saya pun memang dah lama tak ke sana. Seronok pula rasanya bila buat aktiviti luar, terutamanya bersama keluarga. Yang paling seronok bila anak-anak saya dah besar ni, mereka pula yang ajar saya mengenai haiwan-haiwan di situ. Antara haiwan-haiwan yang paling anak-anak saya suka, sudah tentulah
harimau. Bercakap mengenai harimau, di bawah bajet 2022, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak 13 juta ringgit bagi pemberian bantuan kos operasi zoo, usaha meningkatkan pembiakan harimau Malaya dan pelaksanaan program Frozen Zoo untuk memelihara kelangsungan spesies terancam. Selain inisiatif program Frozen Zoo, kerajaan juga menyediakan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit melalui Yayasan Hasanah menerusi Geran Khas Hasanah 2022. Geran ini bertujuan untuk menyokong usaha-usaha badan bukan kerajaan atau NGO, pertubuhan masyarakat sivil CSO dan perusahaan sosial atau social enterprises. Menariknya, salah satu projek yang dijalankan melalui Geran Yayasan Hasanah oleh Pertubuhan Pelindung Alam Malaysia adalah untuk melindungi hidupan liar seperti harimau. Mereka akan melatih, melengkapkan dan menempatkan 118 orang asli tempatan yang sedia ada dan 10 orang baharu sebagai ranger hidupan liar untuk meronda kawasan hutang Perias Balah di Gua Musang untuk mencegah pemburuan haram harimau dan memulakan pemantauan jangka panjang terhadap hidupan liar yang lain. Ini menggunakan petunjuk haiwan dan tinjauan perangkap kamera. Penggunaan ranger orang asli sebenarnya sudah pun membuahkan hasil. Dengan rondaan yang ketat, insiden pemburuan haram telah berjaya dikurangkan sebanyak 98% di Taman Negeri Royal Belum. Paling best, kamera pemantauan merekodkan seekor ibu harimau bersama 4 ekor anaknya membuktikan kejayaan inisiatif ini. Bukan sahaja harimau Malaya yang terancam, tetapi juga haiwan-haiwan liar yang lain. Oleh itu, undang-undang yang lebih ketat bagi jenayah hidupan liar juga dijangka berkuat kuasa dalam masa terdekat dengan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2020. Menaikkan denda maksimum kepada RM1 juta daripada RM500,000 bagi pesalah. Dua lagi usaha penting dalam membantras pemburuan haram ialah penubuhan pasukan petugas harimau kebangsaan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan penubuhan Biro Jenayah Hidupan Liar di bawah Polis Diraja Malaysia. Ini semua adalah usaha kerajaan dalam memastikan spesies haiwan liar ini sentiasa terjaga dan 100 tahun akan datang pun cucu cicit kita masih boleh kenal haiwan liar ini dan bukan saja sekadar lihat di YouTube. Baiklah, itu saja daripada saya untuk siri kali ini. Ingin saya berikan sedikit nasihat sebelum saya mengundurkan diri. Dalam keadaan yang mencabar ketika ini, sentiasalah berhati-hati dalam berbelanja dan uruskan kewangan anda dengan bijak. Wassalam.